21 hari bulan, kita dah dekat-dekat ujung bulan. Tuan-tuan, pastikan diri masing-masing dan juga your team members, okay? Lihat kepada tim kita di bawah tu, di bawah tuan-tuan punya network, okay? Pastikan mereka itu membuat maintenance, okay? Untuk bulan inilah, untuk bulan Januari. Your duty is nak pastikan everyone, I mean everyone inside your organization, dalam organisasi kita lah. Sebab ini bala tentera kita ni, tuan-tuan. Your tentera tu. Kan? Macam Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman tu dia tidak ada orang di dunia ini dalam sejarah manusia kan, daripada Adam sampai kiamat. Tidak ada orang yang boleh lawan bala tentera Nabi Sulaiman. Okay? Sebab dia memang berdoa dengan Tuhan untuk bagi dia bala tentera yang besar. Dan dia punya bala tentera daripada manusia, jin, haiwan, even angin. Dan angin pun kerja untuk dia kan. The most powerful tentera ialah Nabi Sulaiman punya tentera, itu dia panggil King Solomon, raja dan rasul kan. Dan how strict kan, kita baca macam mana how strict dia punya rule tu kan. Cerita burung hut-hut tu yang lambat sampai tu kan, dalam perbarisan tu. Okay, so bala tentera ini penting, tuan-tuan. Everyone ada dia punya team, dan team itu kena organize, dia kena strict lah, tuan-tuan. Kena follow the rules. Follow the rules. Kalau team kita tidak follow the rules, meaning the team akan lemah. So one of the rule ialah kita kena buat maintenance. Everybody inside your team must do this. Okay, maintenance itu wajib. Kena inilah kita punya core business. The core business. What is Live Good? Live Good is about this. The maintenance. Everybody is paying that maintenance. Apabila kita bayar maintenance ini, kita mendapat manfaatnya. Okay, the game changer, orang kata the game changer. What is the game changer? Dalam industri network marketing sekarang ialah pasal ini. Okay, maintenance inilah yang kita panggil membership. Membership itu maintenance lah. Okay. So orang-orang yang tidak membayar dia punya maintenance, dia bukan tuan-tuan punya tim sudah. Ya, dia sudah lari daripada tuan-tuan punya bala tentera tu. Kena punish tu. Okay. So diri kita sendiri mestilah buat benda ni. Ya, dan kita kena pastikan everybody inside our organization buat benda itu. Kerana itulah tugas asas everybody dalam Live Good. Kalau tidak, there is no point of you buat bisnes ini. No point. Elok jangan buat bisnes ni kalau tidak mau buat maintenance itu. That is benda yang wajiblah wajiblah kalau nak jadi usahawan tu. Tidak boleh tidak kan. Kita mesti buat maintenance. Okay. Regardless commission kita, regardless how the network is going.
Kan? Orang yang baru sebulan lebih, dia sudah perlu buat maintenance. Even orang yang baru seminggu kan. Kata dia masuk pada berapa? Dia masuk pada sekarang Januari ya. Jadi masuk pada contoh 25 hari bulan Disember. last year. Okay, so sekarang berapa? 21 hari bulan. Sekarang 21 hari bulan, today. Kan? 24. Okay. Ini kan tidak sampai sebulan nih. But jangankan 21 hari bulan. Daripada sini ke 1 hari bulan 1. Itu berapa hari saja tu? 6-7 hari saja kan? About 7 days lah. Dia sudah perlu buat maintenance. Masuk saja bulan baru, dia sudah perlu buat maintenance. Okay? Kerana maintenance itu dia starting every first. Dia starting first. Satu hari bulan. Setiap bulan. Dia punya tarikh itu. Bila aku perlu buat maintenance? First month. First day of the month, bukan first month. First day of the month. Yang maksudnya satu hari bulan. Nah, kita dah diperlukan untuk buat maintenance. Jangan tunggu hari akhir, jangan tunggu 25 hari bulan ni. Kan jangan tunggu 25 hari bulan 1. Itu bukan masa untuk bayar kan. 25 hari bulan untuk orang yang 25 ni lah kan. Bukan bayar 25, dia bayar pada 1 hari bulan. Cuma ini company bagi dia masa paling lewat kan? Bukan paling awal, paling lewat. Paling lewat dia kena buat bayaran itu ialah 25 hari bulan 1. Dia tarik ini. Okay. Nah, orang yang 26 bila tarik akhir dia 25. Orang yang 27 bila tarik akhir dia 25. 25 adalah tarik paling akhir. Paling akhir. Tidak ada 26, tidak ada 27, tidak ada 28, tidak ada 29, tidak ada. Tidak ada tarik akhir itu. Okay. Tarik akhir yang paling akhir ialah 25. Jadi orang yang masuk 25, 26, 27, 28 sampailah 31 tu, siapa tarikh dia masa itu dia join, dia punya tarikh akhir ialah 25. That is the latest, paling lewat. 25 itu tarikh akhir. Bukan tarikh awal, tarikh akhir. Okay, kalau sampai tarikh akhir kita tidak buat bayaran maintenance itu, tuan-tuan punya status dah berubah. Status itu dah berubah jadi pada affiliate. Okay, affiliate kepada retail customer. Tuan-tuan jadi customer, bukan lagi usahawan. Tuan-tuan bukan usahawan. Bertukar sudah tuan-tuan. Kalau sampai tarikh akhir itu. Jadi jangan tunggu sampai tarikh akhir. Bukan kita tunggu sampai tarikh akhir. Dia 1 hari bulan bayar dah. 1 hari bulan saja bayar. Okay. Jadi ini budaya yang belum nampak dalam tim kita ini. Belum paham. Kalau orang belum paham ni dia buat macam tak kisah kan. Okay. Kena kisah benda ni tuan. Kena understand, kena faham the rules, peraturan itu kena faham, and also tuan-tuan kena take action. Okay, take action. Sebab apa? Kalau tuan-tuan sampai jadi retail customer, you become here
Tidak ada bonus lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan tidak layak bonus. Kalau tuan-tuan sponsor orang ataupun tuan-tuan punya tim sponsor orang, there's no commission for you. Because your status is not affiliate. Your status is retailer. Retail customer. Okay. So make sure this, sebab dah banyak yang expired. Sebab tengok expired itu maksudnya retail customer lah. Expired itu maksudnya orang yang sudah sampai tarikh akhir, lepaslah tarikh akhir itu. Okay, agak ramai itu yang dah expired. So we don't want that. We don't want to see expired. Dalam senarai itu kan, expired. Because expired people, orang-orang yang berstatus expired ni, expired yang retail customer lah. Dia ini tidak termasuk dalam kita punya tim untuk kira ranking. Untuk kita kira kita punya ranking. Dia tidak termasuk because these people are non-active people. Non-active people. Kalau kita nak kira ranking, dia mesti yang aktif saja. Yang aktif saja. Okay. Jadi kalau contohnya tuan-tuan sekarang ada tim. Dalam tim itu ada 25 orang contoh. Okay. Jadi di sini ada bronze, tuan-tuan jadi silver. Tetapi dalam tim tuan-tuan ada 10 orang yang dah expired. 10 orang dah expired. Jadi dia minus 10 tu. Dia tolak 10 tu. Jadi tinggal 15. 15 tuan-tuan tidak jadi silver. You are not a silver. Because your team member tidak cukup 20 orang. Tidak cukup 20 orang. Walaupun dalam tim tuan-tuan ada 25 orang, tapi yang 10 tu dah expired. Dah expired dia punya status. Okay, dah jadi bukan affiliate sudah. Okay. So sangat penting tuan-tuan buat pembayaran maintenance itu di awal bulan. Setiap bulan di awal bulan. Okay, kalau boleh first 7 days tu. Minggu yang pertama lah, paling senang cerita buat pembayaran tu di minggu yang pertama. Tapi ada orang dia punya tarikh akhir dia kan. Tarikh akhir dia ada yang 1 hari bulan, ada 2 hari bulan, ada 3 hari bulan tentu. Ada. Tengok masa dia join tu. Masa dia join bila? Dia join pada 1 hari bulan. Dia punya tarikh akhir 1 hari bulan. Jadi first day tu dia mesti bayar untuk, kalau tidak expired. Sebab dia join 1 hari bulan. So dia next month dia punya tarikh akhir tu 1 hari bulan. Kan? Ada yang 2 hari bulan dia punya tarikh akhir, ada 3 hari bulan. Okay, jadi kalau buat bayaran 7 hari bulan, dia dah expired tu. Okay, jadi nak simple masuk 1 hari bulan terus buat bayaran. Dan paling bagus kalau orang yang awal macam ni, orang yang punya tarikh expired dia di awal bulan, paling bagus ialah tuan-tuan terus bayar 2 bulan. Okay, bayar 2 bulan. Maksudnya bulan ni, bulan depan sudah bayar. Okay, sebab apa? Tuan-tuan punya tarikh itu awal kan. Dia 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. Jadi kita takut terlepas kita punya tarikh itu. Jadi eloknya bayar terus 2 bulan. Okay, bulan ni dan bulan depan. Macam tu. Okay. Jadi kalau orang yang pertengahan dia punya tarikh akhir, pertengahan dan ujung bulan, tuan-tuan boleh bayar sebulan saja tidak apa. Sebab dia punya tempoh tu masih jauh kan. Tapi bayar awal di 1 bulan tu. Bulan semasa tu kena bayar awal. Di 1 hari bulan atau 2 hari bulan. Okay, pada mereka yang tarikh akhirnya pertengahan ke ujung. Okay. Dan yang terlebih baik of course tuan-tuan bayar setahun terus. Dan itu yang
terlebih baik. Nah, terus bayar setahun. Okay, kalau tidak pun 2-3 months lah awal. Kalau tuan-tuan bayar setahun terus, setahun terus itu tuan-tuan dapat penjimatan 2 bulan. Siapa yang terus bayar setahun, dia akan dapat penjimatan 2 bulan. Sebab 2 bulan tu free. 2 bulan tu free. Tuan-tuan tak payah bayar sebenarnya. 2 bulan dia bagi free. Kan? So, bila tuan-tuan upgrade, anytime you upgrade, okay, daripada bulanan ke tahunan, tuan-tuan bayar 10 bulan saja sebenarnya. Bila kita upgrade. So, upgrading itu RM500. Okay, bukan 700. 700 tu 700 bila kita daftar baru. Bila kita daftar baru dan kita ambil 1 tahun, itu 700. Okay? Tapi kalau kita sudah member, kita dah member pun, cuma kita nak upgrade. So, bila upgrade bukan 700. Okay? Bila kita upgrade hanya 500 kerana kita sudah bayar yang affiliate fee. Affiliate fee itu kan 200. Affiliate fee sudah bayar. Ini setahun, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. So, bila kita daftar yang 250, kita jadi member tu, 250. Okay. Yang 200 tu sudah bayar tu. Ada di sini, sudah masuk sini kan. Kan bulan-bulan tu 50. Jadi yang 200 sudah bayar. So, bila kita upgrade ke 1 year, kita dapat 12 bulan. Kita dapat 12 bulan tu nah. Keaktifan kita tu 12 bulan. From the month yang kita upgrade. Okay, sampai 12 bulan. Tapi bayarnya itu kan jumlahnya cuma 10 bulan punya. Dari segi duit tu, sebab diskonnya sudah ada 2 bulan. Okay, we pay for 10 months but we get 12 bulan. Bayar 10 bulan dapat 12 bulan. Okay, value-nya 500 ataupun kalau dalam dolar 99.95. Okay, dalam dolar 99.95. Kalau kita bayar yang 700 tu, yang 700 ini ialah 139 ini tuan. 139.95. Now, okay, bayaran bulanan. Bayaran bulanan itu is 995. Okay, that is the exact value, nilai yang tepat 995. But bila kita nak bayar ada berbagai cara. Bila kita nak bayar 995 ini ada pelbagai cara bayaran itu. Nah, kalau kita bayar guna debit card atau credit card. Okay, guna card, debit card atau credit card. So, dia akan charge 995 ini. Tetapi tengok tuan-tuan punya bank. Tuan-tuan punya debit card tu lah. Debit card, credit card itu. So, dia ada charge tu. Kan? Jadi, kita tidak tahu berapa charge-nya itu. Tapi, of course, company akan dapat this 995. Okay? So, dia potong tuan-tuan punya debit card atau credit card. Whatever it is. Dalam ringgit. Okay? Now, ini cara debit card, credit card. Kalau tuan-tuan bayar guna apa nama tu? Guna kripto. Guna kripto ini adalah Sibu tetapkan sudah hari ini, bermula hari ini, betul? Bermula hari ini, Sibu dah tetapkan dia sebab Sibu dah kira dia. The right number is 55. Okay, bukan 53. 53 masih boleh rugi lagi. Kalau 53 masih ada chance yang tukang kin itu dia rugi.
Sebab the price is can be 55. Okay, 54, 55. Jadi rugi. Jadi untuk mereka yang nak buat kripto, nak bayar guna kripto, tuan-tuan kena bayar RM55 starting today. Bermula hari ini. Okay, debit card ini maksudnya tuan-tuan guna buat sendirilah. Kan? Masukkan tuan-tuan punya debit card dalam sistem. Jadi bayar guna debit card. Okay, dia ada pilihan tuan-tuan. Bila nak bayar tu dia ada pilihan debit card ke debit card atau credit card, kripto ke. Atau satu lagi ialah bayaran menggunakan. Jadi bila kripto ni, kalau siapa ada kripto dia bayar sendirilah. Tapi kalau dia tidak ada kripto, dia tidak ada kripto tapi dia kata okey aku nak bayar guna kripto upline aku. Okey. Aku nak bayar guna kripto upline aku, bukan aku, upline aku. Jadi upline aku yang akan key in. Jadi kalau tuan-tuan menggunakan Sifu, jadi Sifu perlukan ini. Bayar kepada Sifu ialah 55. Jadi tuan-tuan bank in. Bank in ke Sifu jangan 50. 50 tak boleh Sifu buat. Sebab Sifu akan rugi RM5. Satu orang Sifu key in, Sifu rugi RM5. Sifu rugi RM5. Jadi kalau tuan-tuan suruh Sifu key in, kata Sifu tolong activate aku punya bulanan dan tuan-tuan bayar 50, Sifu tidak akan buat. Sebab itu menzalimi Sifu. Sifu yang dizalimi pula. Okay. Kan? Jadi Sifu tidak akan buat. Siapa yang bank in ke akaun Sifu RM50 dan suruh nak activate, I will not do that. Okay? I will not do that. Jadi yang RM50 ini hanyalah untuk credit wallet. Credit wallet sahaja yang boleh guna RM50. Kripto tidak boleh. Sebab kripto dia ada service charge. Kripto yang minta tu. Kripto yang minta tu. Sistem itu minta. Jadi kita tidak boleh menggunakan angka ini. Okay, kita yang siapa key in tu yang rugilah sebab dia punya kripto kan. So dia akan gunakan lebih banyak duit daripada yang dia dapat. Jadi rugi siapa yang buat key in itu. Jadi kalau tuan-tuan nak bank in RM50 ini hanya digunakan untuk credit wallet sahaja. Jadi credit wallet ini boleh dengan RM50. Tapi credit wallet ini tidak banyak tuan-tuan. Sebab credit wallet ini apa tu? Credit wallet ialah bonus. Wang bonus. Okay. Bonus yang kita perolehi itu dimasukkan dalam kita punya credit wallet. Jadi credit wallet itu boleh digunakan untuk activate yang bulanan itu. Bulanan boleh, yang tahunan boleh, yang nak jadi member pun boleh kan. Jadi credit wallet ni banyak guna dia. Nak beli produk pun boleh ya. Nak transfer antara member pun boleh. Jadi credit wallet ni sangat banyak gunanya, tetapi dia limited, terhad lah. Sebab dia mengikut bonus kita. Orang yang ada bonus $100, dia boleh buat $100 punya activity. Okay. Jadi tidak banyak. Kecuali lah kalau kita dah capai diamond. Siapa yang capai diamond, banyaklah bonus dia tuan-tuan. Sebab dia punya income dah besar. Okay. Bila kita dah capai diamond tu. So, jadi di kalangan kita ni belum ada orang yang diamond. Belum ada. So, this number of credit wallet tersangat limited. Okay. Tersangat limited. Okay, jadi kalau ujung-ujung bulan macam ni dah, okay, credit wallet ni kita dapat kurang-kurang seminggu sekali kan, satu minggu sekali pada hari Jumaat. Hari Jumaat adalah credit wallet tu kan. Ada kawan-kawan kita yang nak cairkan dia punya credit wallet, dia akan jual. Okay, dia akan jual dia punya credit wallet tu. Jadi kita boleh guna dia punya credit wallet.
untuk kita guna untuk buat bayaran ni. Okay. Jadi siapa yang perlukan Sifu punya pertolongan untuk buat bayaran maintenance, do not bank in to me. Jangan bank in dulu sebelum tanya ada tak credit wallet. Okay. Kena tanya dulu, ada tak credit wallet. Sebab tuan-tuan ada dua pilihan tu, nak bayar berapa, 50 ke atau 55. Yang mana satu nak bayar ni? Jadi nak bayar tu kena tanya dulu, ada tak credit wallet? Kalau ada, bayar ini. Kalau tak ada, bayar yang ini. Kan kalau tuan-tuan bank in yang ini, bayar yang ini, tidak ada credit wallet, I cannot do that. Sifu tidak boleh key in tuan-tuan punya keaktifan. Okay, sedangkan tuan-tuan perlu nak aktif hari itu kan. Dah expired dah ni, dah nak expired dah ni. Kan? Tidak boleh tunggu. Tidak boleh tunggu. Kalau tuan-tuan dah expired ke atau nak expired hari itu kan. Jadi caranya kalau nak key in hari itu, dia mesti kripto. Mesti guna kripto. Dan kripto ni tidak ada limit. Sifu boleh top up kripto setiap hari, boleh top up. Jadi ini unlimited tuan-tuan. Menggunakan kripto ni unlimited tanpa had. Banyak mana pun Sifu boleh buat. Berapa ramai orang nak bayar maintenance menggunakan kripto tu tidak ada had. Yang ada had ini. Kalau kau bayar RM50, Sifu tidak boleh buat kalau credit wallet Sifu dah habis. Tidak boleh buat. Kalau Sifu tanya, ada siapa tak nak cairkan credit wallet? Nobody respond. Maksudnya semua orang tidak ada credit wallet. Mereka juga sudah habis dia punya credit wallet. Jadi tuan-tuan punya status nanti become expired. Jadi apa yang tuan-tuan kena buat ialah you need to bank in another RM5. Tambah lagi RM5 supaya boleh guna kripto. Kena tambah RM5 kalau tuan-tuan nak aktifkan tuan-tuan punya bulanan itu. Okay. Kalau masih lama lagi tak kisahlah, boleh tunggu hari Jumaat. Tunggu hari Jumaat ada Sifu ada bonus, Sifu boleh guna. Ataupun kawan-kawan kita yang ada bonus, dia akan jual dia punya bonus tu. Okay. Tetapi kalau sekarang baru berapa? Sekarang ini hari Ahad. Ahad nak pergi Jumaat tu berapa hari tu? 4-5 hari kan? Can you wait or not? Boleh tunggu atau tidak? Kan dah dekat expired dah ni. 2-3 hari dah expired. Tidak boleh tunggulah. Tuan-tuan kena tambah RM5. Okay, RM50 dah bank in, kena tambah RM5 untuk Sifu guna kripto itu. Macam tu. Now, kalau tuan-tuan seorang leader, jadi setiap bulan tu tuan-tuan you ada tim di bawah kan? Anda di sini. You ada tim di bawah. Kalau tuan-tuan ada bonus, setiap minggu ada bonus, okay? Setiap minggu ada bonus. Sudah tim sudah agak besar sikit. Jadi you manage your group. Okay. Manage your group dengan tuan-tuan punya bonus tu lah. Tuan-tuan boleh beritahu, okay, saya ada $50. Okay, saya ada $50. Ini boleh buat untuk 5 orang. Announce to your group. Okay, buat pengumuman dengan kumpulan. Okay, siapa yang nak maintain? Siapa nak maintain bulan ni yang belum buat bayaran maintain? Saya ada $50. Kalau nak guna saya punya credit wallet, okay, bank in saya RM50. Bank in saya RM50. Boleh 5 orang. Okay, jadi tuan-tuan boleh manage your group. Tidak perlu Sifu lah. Tuan-tuan sendiri manage your team. Jadi gunakan tuan-tuan punya bonus ni untuk activate your team members yang belum buat bayaran maintenance. Okay? Jadi ramai orang boleh nikmati dengan bayaran RM50. Tidak perlu 55. 55 ni bila kita guna kripto. Jadi pergunakanlah bonus-bonus
yang ada itu untuk dijadikan activation of maintenance. Now, kalau yang pendaftaran ahli, pendaftaran package itu, pendaftaran package tidak apa. Pendaftaran package 250. Okay, ini tidak apa. Ini antara apa nama kripto dengan kredit wallet sama. Nak guna kredit wallet 250 juga, nak guna kripto pun 250 juga. Tidak ada beza antara kripto dan juga kredit wallet. Okay, bayarannya 250. Kalau ringgit lah. Itu boleh disupport oleh kripto tu sebab dia ini amount yang besar. Okay, amount yang besar boleh di cover. Tapi kalau yang maintenance yang RM50 tidak boleh cover dia untuk kripto. Charge itu tidak boleh di cover dengan ini. Tapi kalau 250 boleh. Okay, that's why dia sama. Engkau bayar kripto kan, kau nak bayar guna kredit wallet kan sama. Kita minta 250 juga. Okay, understand Dah faham tu. Jadi siapa-siapa yang nak buat maintenance, kalau melalui Sifu lah, kalau nak menggunakan Sifu punya tenaga, you must ask first, ada tak credit wallet atau tidak. Okay, kalau tidak ada, you must bank in 55. Kalau ada, Sifu kata ada. Berapa orang Sifu? Berapa orang? Tengoklah. Kalau Sifu akan beritahu berapa orang boleh. Okay. Kalau tuan-tuan mewakili tuan-tuan punya tim, kata ada 3 orang. Ada 3 orang yang nak bank in, yang nak bayar bulanan tu, kena tanya Sifu, ada tak 3 orang punya credit wallet? Boleh guna credit wallet 3 orang untuk maintenance bulanan. Kalau Sifu kata ada, jadi bank in lah RM50 kali 3. Dia kadang-kadang Sifu ada, kadang Sifu tak ada. Kan? Bergantung kepada kawan-kawan kita yang nak cairkan bonusnya. Okay? Ada kawan-kawan kita setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap minggu dia ada bonus. Dia akan kontak Sifu, dia nak cairkan bonusnya. Jadi Sifu akan beli dia punya credit wallet. Okay? Sifu beli itu kerana Sifu nak bagi tuan-tuan kemudahan untuk bayar RM50. Sebab itu Sifu beli. Kan? Tapi buat masa ini tidak ramai yang ada bonus yang capai bonus tu kan. Jadi tidak banyak lah, limited. Okay? Jadi credit wallet ni limited. Okay? Sebab kripto tuan-tuan, bila kita guna kripto ni, dia pertama bila kita beli kripto tu. Bila kita beli kripto, dia ada $2 charge. Charge dia. Bukan ringgit ni, dolar ni. Charge bila kita beli kripto. Ada charge $2. Lepas tu bila kita guna, ini beli dah, beli kripto $2 charge dia. Bila kita nak gunakan kripto itu untuk bayar dalam live good, ada lagi charge dia $1. Jadi $1 campur $2, $3 dah. $3 tu berapa ringgit tu? Banyak tu tuan-tuan. Kosnya. Okay? Banyak kosnya. That's why I cannot activate you. Kalau tuan-tuan bayar 50, lepas tu minta deactivate menggunakan kripto. I cannot do that. Okay? Rugi RM5 Sifu. Jadi Sifu tidak boleh buatkan. Jadi tunggu sampai credit wallet. Ataupun tuan-tuan tambah lagi RM5 kalau nak Sifu buat dalam bentuk kripto. Okay, that is maintenance. Okay, kalau ahli baru tidak apa. Ahli baru 250 boleh, tak ada masalah. Okay, so understand that. Kena faham itu. Kerana ada berapa orang ni? 5 orang. Ada 5 orang yang bank in 50 ringgit. 5 orang.
Jadi Sifu kata either you tambah RM5 atau kita tunggu sampai ada orang nak jual dia punya credit wallet, bolehlah Sifu activate kan, boleh Sifu daftarkan. Okay? Jadi 5 orang itu Sifu KIV. 5 orang tu Sifu KIV sampai ada credit wallet. Atau dia tambah RM5 lah. Kalau nak cepat tambah RM5, jadi Sifu boleh onkan terus menggunakan kripto. Kripto anytime boleh buat. Bila-bila masa Sifu boleh buat. Now, so bila kita cerita pasal kripto, kita nakkan ramai orang memiliki kemahiran untuk buat bayaran menggunakan kripto. Okay, kita perlu ramai ni, ramai yang boleh buat. Dan setiap leader mesti mempunyai kemahiran untuk buat bayaran menggunakan kripto, kerana ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kawan kita nak join sekarang, okey Sifu, saya nak bayar RM250, tolong key in. Ya, dia kata, ada kawan saya ni nak join. So dia bayar dah RM250 kan. Okay, jadi kawan kita tu expect kita daftar dia punya orang tu cepat tak? Cepat. Okay. Kalau dia guna debit card, boleh jadi bila dia guna debit card itu sistem tidak terima dia punya pembayaran. Boleh jadi tak? Jadi kawan kita yang berada di Cambodia, so dia kena belajar tu. Siapa punya downline tu? Thomas punya downline. Thomas punya downline ke? So Thomas kena bertanya dia pandai tak guna kripto. Kalau tak pandai, suruh dia belajar untuk dia handle dia punya team di Cambodia. Mesti, kerana dia menjadi seorang leader di sana kan, tak ada siapa yang boleh bantu kecuali dia kan. Jadi dia mesti belajar tu how to use kripto dalam pembayaran package ke, pembayaran maintenance ke di dalam tim dia tu. Okay, so the same thing with our team in Indonesia. Mesti tahu. Kalau tidak, tentu nak bayar kat Sifu, kenapa nak guna bayar Western Union? Itu costly. Dia cost. Ada cost dia tinggi tu. Ya. Ya, itulah. 10:33. Okay, ada soalan tuan-tuan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Anybody got questions? Tak? 22 orang. So kawan kita di Indonesia, kawan kita di Flores, di mana Nusa Tenggara, okay. Tim Sylvia, okay. Sifu nakkan kawan kita di sana belajar pasal menggunakan kripto ni, okay. So that dia boleh buat key in, boleh buat pendaftaran tim dia di situ, okay, tanpa memerlukan Sifu. Kalau nak cepat berkembang, right? So every kalau boleh every country lah, every country atau every satu tempat yang besar mesti ada somebody yang have the knowledge, okay?
Macam itulah. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Jam 10.35. Okey, kita sambung sikit lah. So topik lain apa yang Sipu dah suarakan di sini tuan ya. Tuan-tuan bila buat bisnes ni, kita mesti ada target. Mesti ada target. Bila kita nak buat bisnes mesti ada target. Dan target itu kita mesti ikut. This target mesti ikut KPI. Hari ini ada orang post video kan. Video tu bagus tu, Sipu tengok video tu bagus. Dia ada cerita pasal KPI tu. Yes, dalam bisnes kita mesti follow the KPI. Jadi bila kita buat target ini tidak boleh sembarangan. Dia must follow this target, this KPI. Sebab KPI ini dipanggil Key Performance Indicator. Okay. Key Performance Indicator tu maksudnya dia ada penanda aras prestasi kita. Jadi target tidak boleh sembarangan. Dia follow the KPI. So bila tuan-tuan nak capai pangkat itu, tuan-tuan nak capai pangkat daripada beginner nak sampai ke diamond, okay, ataupun nak terus pergi ke crown. So along the way dia ada pangkat-pangkat ni tuan-tuan yang tuan-tuan perlu capai. Sebelum sampai ke diamond tu, tuan-tuan kena capai bronze, silver, gold, platinum, barulah sampai ke diamond kan. So along this way, tuan-tuan mesti ada dia punya tarikh-tarikh yang tuan-tuan nak capai ni. Bila nak capai bronze, bila nak capai silver, bila nak capai gold, bila nak capai platinum, bila nak capai diamond. Follow this KPI. Sebab KPI itu sudah sebut dah catat dah. Okay. Bronze, silver, gold, platinum, diamond ni sudah ada dia punya tarikh untuk tuan-tuan capai dia. Jadi target itu follow this KPI. Tapi jangan ambil sebab KPI ini dia ada skala dia tuan-tuan. Dia ada skala dia, skala. Dan skala itu markah dia daripada 1 sampai ke 7. Okay. Markah 1 dengan markah 7. This is the lowest. This is the highest. Ini paling tinggi, ini paling rendah ni. Kan? Yang tengah-tengah tu 4 lah. Tengah-tengah tu 4. Markah 4. Markah 4. Apabila you dah set target, sekurang-kurangnya target itu tidak boleh rendah daripada 4. Okay. Tidak boleh rendah daripada 4, skala 4 tu. Jadi 4 tu berapa lama tu? Tengoklah dalam KPI tu. Siapa dah buatkan tu. Tengok jadual KPI tu. Kalau 4 berapa lama? Kalau markah 4 berapa lama? So markah 4 ini dia sedang-sedang, dia lulus saja, kadar lulus. Kadar lulus itu maksudnya orang yang tidak berapa serius buat bisnes ni. Orang yang buat part time. Yang buat part time saja. Yang tidak berapa serius. So dia punya target ialah ikut yang skala 4. Ya tengok tu. Kalau 4 berapa lama? Setiap pangkat tu, Jadi tuan-tuan tidak boleh kurang daripada itu. Kalau kurang, you fail, gagal lah. Jadi kita tidak mau gagal. Okay? Everybody dalam tim kita tidak mau dia gagal dari segi prestasi dia. Okay? Jadi kena follow, ya. Jadi sendirilah pantau diri sendiri punya prestasi tuan-tuan. Because this is your business.
your business. Okay, Sifu ini sebagai mentor saja, tapi bukan your business lah. Now, kalau lebih bagusnya tuan-tuan target yang skala 5. Okay. Kalau yang full timer you must go to 6 and 7. Siapa yang full timer, target tuan-tuan ialah antara 6 dan 7. You cannot follow the 4 and 5. Because you are full timer. Tuan-tuan buat bisnes ni sepenuh masa. Sepenuh masa kena bagi banyak masa lah. Kan? Jadi your target is, markah itu mestilah antara 6 dan 7. Okay, bila tengok KPI itu, tuan-tuan punya KPI ialah 6 or 7. Setiap pangkat tu. Macam tu. Okay, jadi kalau yang bukan full timer, part time saja, boleh 4, boleh 5. Yang full timer 6 or 7. You cannot use 5 or 4. Okay, macam tu. Tuan-tuan nak buat bisnes ni. So contoh. Okay, dalam sistem Sifu dalam akademi Sifu dah masukkan tu kan. Okay, dalam akademi Sifu dah masukkan KPI tu supaya tuan-tuan boleh nampak KPI-nya macam mana tu. So tengok dalam Hall of Fame ni. Hall of Fame. Kalau tuan-tuan guna mobile phone, tuan-tuan tengok dalam menunya tu, yang 3 garis tu. Yang 3 garis ni. Ada juga di bawah tu. Tengok di bawah tu. Hall of Fame. Okay. Ini kalau guna mobile phone. So Hall of Fame, tekan yang tu, di atas tu ada Sifu dah masukkan ni KPI ni. Okay. Sifu dah masukkan ni. Jadi tengok kat sini saja. So di bawah ni kan nama-nama orang yang capai pangkat. Jadi di atas tu Sifu dah masukkan KPI. Okay. Jadi setiap orang tengok di sini. Kalau engkau part timer, kalau engkau part time saja, buat bisnes part time. So the number 5, markah 5 tu ialah 5 hari kalau nak capai bronze. Okay, kalau yang markah 4, 7 hari, seminggu. Buat part time, engkau punya target ialah antara seminggu. Kalau 4 tu seminggu. Jadi 5 hari ke seminggu. 5 hari ke seminggu untuk capai bronze. Bukan 1 bulan. Okay, bukan 1 bulan. Kalau 1 bulan tu fail. Kalau tuan-tuan part time. Aku capai bronze 30 hari Sifu. Oh, fail. Not good. Fail. You are fail. Gagal teruk. Bukan gagal je, gagal teruk. Okay, kalau 14 hari 2 minggu pun gagal. Tapi tidaklah teruk sangat. 14 hari itu markah 3. Nak capai bronze 14 hari. Gagal engkau. Kan? Gagal tu. Jadi everybody mesti follow these rules. KPI ini dibuat supaya tuan-tuan boleh follow. Macam tadi sebut kata tentera tu. Dalam tentera, rules is very strict. Kalau orang tidak follow rules, lemah. Dan tentera become lemah, tuan-tuan. Lemah. Bukan satu tentera yang kuat. Okay. Kalau nak kuat, kalau tim itu nak kuat, kan, ada platoon ke apa. Dia mesti follow this KPI ini, tuan-tuan. Dan everybody should target according to dia punya masa dia. Are you doing it full time or not? Full time. Full time you go for 6 or 7. Okay, kamu di bahagian 6 atau 7, markah 6 atau 7. Tak boleh guna yang 5, 4. Apalagi yang 3 tu, tak boleh. Kalau engkau part time, okay, part time. Part time engkau ambil yang 5 atau 4. Markah 5 atau 4. You follow that. Oh, jadi aku nak capai bronze berapa hari? 5 ke 7 hari. Kalau engkau full time, satu hari ke 3 hari. Paling lama 3 hari. Full time mau nak jadi bronze, paling lama 3 hari. Tidak boleh lebih 3 hari, tentu. Because you are full timer lah. Full timer engkau punya periuk nasi itu.
Periuk nasi engkau datang daripada live good sebab engkau full time. Kan, nak asap, nak dapur itu berasap. Nak dapur itu berasap, tuan-tuan tidak boleh main-main. Tidak boleh slow-slow. Markanya mesti 6 atau 7. Tuan-tuan punya skala itu 6 or 7. Nak capai bronze tidak boleh lebih 3 hari. Nak capai silver tidak boleh lebih 14 hari. Kalau engkau full timer. 14 hari itu marka 6, tuan-tuan. Silver bukan nak 1 bulan, no. 14 days, 2 minggu. Kalau full timer. Kalau bukan full timer tidak apalah 30 hari lah. Aku ada kerja. Aku buat ini part time je. Tak apa. Bagi engkau nak capai silver tu 30 days okey. Itu marka 4. Marka 4. Okey lah. Sebab engkau ada kerja engkau. Engkau kalau slow-slow sikit pun tidak apa sebab engkau ada gaji. Engkau ada gaji. Okay, tidak apa. But full timer silver 14 days paling lewat. Supaya engkau punya dapur itu berasap lah. Adalah bonus untuk engkau. Okay. Now, kalau nak capai goal berapa lama nak capai? Kalau engkau full timer paling lewat 1,5 bulan. 1,5 bulan, 45 hari. 45 days capai goal. Kalau engkau buat full timer. Kalau 1 bulan lagi baguslah. Cemerlang lah itu marka 7. Marka 7 paling tinggi. Cemerlang lah kan. Tapi lewat-lewat pun tuan-tuan 45 hari, 1,5 bulan. Kalau tuan-tuan full timer. Kalau part time saja tidak apa. Part time kau nak capai 3 bulan pun masih okey. Capai goal dalam masa 3 bulan okey. Kalau kau buat part time. Okay. Tetapi ramai antara kita ni dah pun 3 bulan belum capai goal. Belum capai goal. Dah pun 3 bulan dah. Tuan-tuan buat part time tu dah fail dah. Kalau masuk 4 bulan dah fail, gagal dah. Siapa part timer? Kan, part timer tu dia mesti 3 bulan tu dah. Tidak boleh lebih 3 bulan kalau nak capai goal. Dah ada yang 4 bulan dah, ada yang 5 bulan dah, ada yang 6 bulan dah. Yang 6 bulan tu you are fail teruk. Belum goal lagi, fail teruk lah. 6 bulan belum goal. Dia sudah marka 1 tu. Marka 1. Okay, platinum. Platinum kalau full time is about 7 months. 7 months, full timer. Okay, kalau part time paling lewat 9 bulan. Nak capai platinum siapa yang part time saja, masa untuk tuan-tuan ialah 9 bulan. That is your target. Itu masuk sebut target tadi tu. Your target is marka 4 tuan-tuan. Sebab part time kan. Okay. Marka yang full timer paling lewat ialah 7 bulan. Yang full time. Nak capai platinum. Now, diamond, pangkat yang paling penting untuk kita capai ialah diamond. Okay. So, diamond kalau siapa yang full timer, masanya ialah 1 tahun. Nak capai pangkat diamond tu masanya ialah 1 tahun. That is your target. Okay. Target ialah 1 year, 1 tahun. 12 bulan. Aku nak capai diamond sebab aku buat full time, aku mesti capai paling lewat pun 1 tahun. Okay, siapa di antara kita ni yang buat bisnes ini secara full time? Your tempo, masa itu. Tempo nak capai diamond tu tidak boleh lebih daripada 1 tahun. Tapi kalau tuan-tuan buat part time saja, tidak apa 2 tahun. Okay, boleh capai diamond 2 tahun, is still okay. Kalau tuan buat secara part time.
Aku ada kerja, aku buat ni part time saja. Okeylah, tak apalah 2 tahun. Capai diamond itu. Crown, kalau tuan-tuan buat full time, masanya ialah 3 tahun. Kalau tuan-tuan part time saja, capai crown itu dalam masa 5 tahun. That is the target. Okay. Jadi Sibu dah ajar malam ni macam mana tuan-tuan nak letak target itu. So tuan-tuan kena buat buku apa yang Sibu kata tadi, life book. Semua orang kena buat buku dia, tuan-tuan, buku hidup dia, buku kehidupan dia. Life book. Buat everybody kena buat buku tu. Salah satu informasi yang ada dalam life book tuan-tuan itu ialah target. Target, ada target. Okay, everybody must set this down. Target aku bronze bila, target aku silver bila, target aku gold bila, target aku platinum bila, target aku diamond bila, target aku crown bila. Setiap orang mesti tulis dalam dia punya life book. Target itu. Okay, jadi tuan-tuan ada target, ada sasaran. Jadi tuan-tuan akan bekerja. Tuan-tuan akan buat aktiviti kerana ada target. Yang tidak buat aktiviti kerana tuan-tuan tidak ada target. Tuan-tuan tak ada something nak capai. Jadi tuan-tuan tak buat kerja. Okay? Macam itulah. Ya, itulah malam ni kita nak cerita tu. So everybody monitor yourself, monitor your team, kan? Sebagai leader kita tidak boleh monitor diri sendiri saja, tapi kita juga monitor tim kita. Okay? Tim kita yang nak bekerja sama. Okay? Of course, bisnes ini tidak ada paksaan. Bisnes ini tidak ada paksaan. We cannot force anybody to work. Kita tidak boleh paksa orang untuk bekerja, kan? Kan? Okay, but as a leader, sebagai seorang pemimpin, tuan-tuan, ya, kita kena manage the team. Kita kena manage the team. Kerana semua manusia ini tidak sama dia punya sifat lah, dia punya perangai, attitude, perangai. So manusia tidak sama dia punya perangai, attitude. So some of our team members kita tu, dalam kita punya team members, in this team, ada yang attitude dia yang very good, okay, perangai yang bagus lah, yang sangat positif, yang sangat proactive people. Okay, itu alhamdulillah kalau kita ada orang-orang seperti itu, baguslah. But ramai yang dari segi attitude dia tengah-tengah, tuan-tuan. Okay, not so good tapi boleh dibimbing, kan? Macam kat sekolah tu dia kena rotan sikit baru dia ikut peraturan. Kalau tak di rotan dia lengah lah. Dia kena rotan sikit, baru dia buat kerja dia, kan. But good student tak payah nak di rotan, dia follow the rules. Kan? Ada yang nakal-nakal sikit tu kena rotan baru dia nak follow the rules. So ada yang teruk-teruk tu yang kena rotan pun dia tak follow the rules. For those people, tidak apa. These people memang tidak boleh dibentuk. Ada orang begitu. Dia keras sangat nak dibentuk. Tidak apa, tuan. You spend your time for these people. People yang attitude-nya boleh buat sendiri, boleh kerja sendiri, tidak payah dipantau pun dia buat kerja dia. Dan juga orang-orang yang boleh mendengar
nasihat. Orang-orang yang boleh dengar nasihat, boleh dengar ajaran-ajaran kita. So spend time for these people. For the people yang tuan-tuan ajar dia tidak peduli, tak apa, tuan-tuan tidak peduli dia. Dan memang wasting your time. It will be wasting your time to teach people yang unteachable. Dia ada golongan manusia itu yang unteachable, tidak boleh diajar. Kan? Jadi tidak apa, don't waste your time. Don't waste your time for those people. Okay? Inilah orang-orang yang akan gugur. Manusia-manusia yang akan gugur dalam live good adalah golongan-golongan yang unteachable, yang tidak boleh diajar. Okay? Tidak apa, dia business is like that. Tidak semua orang akan berjaya. Tidak semua orang akan berjaya dalam satu bisnes. So, dia mesti ada golongan yang akan gugur. Dan dalam peperangan tu mesti ada orang yang mati kan. Okay? Dalam peperangan tu mesti ada yang mati kan. Ada ataupun ada yang lari. Nak pergi berperang tu ada beberapa orang dah lari dah, takut mati kan, takut dia lari kan. That is normal. Okay, so spend your time dengan orang-orang yang boleh diajar, boleh dibentuk, boleh diubah dia punya mindset. Okay. Dan dia punya heart set. Mindset and heart set ni. Orang yang boleh dibentuk dia punya pemikiran dan juga jiwa dia. Boleh dibentuk. Okay. We need this kind of people dalam kita punya tentera ni. Dalam bala tentera kita perlukan orang yang mindsetnya boleh dibentuk dan jiwanya boleh dibentuk. Kalau orang yang keras, tak payahlah. Tak payah join pun tak apa. Tak payah join di group pun tak apa. Kalau keras, otaknya keras, jiwanya keras, kan? Tidak perlu join pun tidak apa. Dan kadang-kadang orang-orang yang keras begini dia mengganggu the team. Dia boleh mengganggu the team. Jadi orang-orang yang tidak ada di sini pun tidak apalah. Karena nanti kalau dia ada di sini pun dia akan ganggu the rest of our bala tentera tu. Okay? Tuan-tuan pernah dengar cerita Laksamana Raja Haji. Raja ni panglima ni, panglima Melayu ni. Di Riau. So dia adalah seorang Laksamana yang besar tu melawan Belanda, melawan Portugis kan. So dia punya cerita ni tuan-tuan, dalam dia melawan mengumpulkan bala tentera yang besar, di kalangan bala tenteranya itu ada yang bersekongkol dengan musuh. Okay? Bersekongkol dengan musuh. Itu bala tentera yang membelot. Membelot. Okay? Dan orang-orang itu yang menghancurkan bala tentera Raja Haji itu. Dari dalam. Orang-orang yang berada di dalam bala tentera dia itu yang merosakkan dia punya bala tentera. Tengah solat, golongan ini pergi bunuh orang yang bersolat itu. That's how evil. Betapa jahatnya golongan ini. Okay? So dangerous kalau ada orang-orang yang merosakkan dari dalam itu. So we don't want orang-orang yang begitu. Dalam bisnes begitu juga. Ada orang-orang yang merosakkan tim. Merosakkan tim itu. So we don't want this kind of people. Get rid of those people. Jadi yang kita nakkan yang betul-betul bersama kita dalam bisnes. Yang betul-betul bersama kita dengan nak kata darah tidak juga kan. With your peluh dan keringat kan, tuan-tuan punya kerja, with your mindset and heart set dalam bisnes kita ini. Okay, satu bisnes, satu tim
kita buat bersama-sama. Okay? Business is like a war. Business itu umpama peperangan. Kan? Tuan-tuan baca buku the Sun Tzu itu the art of war. Business is like that. Kan? Sebab kita ada competition. Kita ada competition. Dan cubalah tuan-tuan persaingan yang tuan-tuan kena tengok ialah persaingan dengan KPI itu. Nak bersaing dengan siapa ni Sifu? Bersaing dengan KPI itu. KPI itu kan ada masa-masa tadi yang Sifu bagi tahu tu. Masa-masa tu. Engkau kena lawan tu. Engkau kena lawan the time. Bronze, silver itu kan ada masa-masa nak tuan-tuan kena capai target tu kan. So you are fighting for that target. Winning or losing is depending on you meet the target or not. Kan menang atau kalah tu tuan-tuan berdasarkan tuan-tuan capai tak target tu. Itulah yang tuan-tuan lawan tu. That's the war. That's the war for everybody. Okay, dengan pukul 11 rasanya sampai sini saja malam ni tuan-tuan. Okay. Hopefully apa yang kita sampaikan ni bermanfaat untuk setiap orang. Okay. Kalau tuan-tuan belajar ilmu ni dengan niat yang bagus, insya-Allah dapat pahala. Okay. Insya-Allah tuan-tuan akan dapat pahala. Every day, every night you learn something from me. Kalau tuan-tuan punya jiwa yang bagus, I want to learn because I want to do this business seriously. I want to change my life. I want to change my friends' life, my family life. Saya nak bantu rakan-rakan saya juga untuk berjaya. InsyaAllah niat yang bagus dapat pahala. Dapat pahala. Seperti mana Ibu kata semalam, pahala itu adalah the real money. The real currency. Mata wang yang sebetul-betulnya ialah pahala. Kan? Sebab kita manusia ni, kita ni interdimensional being. Makhluk. Kita ni makhluk yang berpelbagai dimensi. Kita boleh hidup dalam pelbagai dimensi sebenarnya. We are immortal. Bahasa lainnya lah, kita ni immortal. Kan kita ni hidup selamanya. Kalau kita melihat kepada dimensi, kita ni hidup selamanya. Kita tidak pupus. Kita cuma berbeza dimensi lah. Kematian itu is not extinction, bukan extinction. Mati itu kita pergi ke alam yang lain. We are living in separate dimension. But we are still living. Ya, tidak ada mati-matinya. Kita tidak ada mati yang extinction itu. Tidak ada. We are living forever. Okay? Kita ini interdimensional being. Makhluk berbagai dimensi. So pahala itu adalah mata wang yang kita akan gunakan di setiap dimensi itu. Pahala. Macam itulah peringatan kepada diri sendiri dan juga kepada rakan-rakan semua. Okay, so do good. Our company is live good. Namanya pun dah bagus kan. Jadi kita buat bisnes ni, hopefully we do long term dan buatlah secara serius, jangan main-main. Ya. Buatlah secara serius. Kita dah ada KPI, follow that KPI, take action every day. Every day buat conversation. Menaja itu ialah mencurahkan kasih sayang. Menaja itu ialah mencurahkan kasih sayang. Connection kita dengan manusia lain itu ialah love. That is sponsoring. Itulah kerja sponsoring. Kita nak kebaikan kepada orang lain. That's why we sponsor people. Okay. Apabila kita ada very strong love toward other people, sudah pasti tuan-tuan akan berjaya dalam business live good. Okay? Sebab company ini mempunyai sistem yang komplit. Sistemnya komplit, tuan-tuan. Antara sistem yang terbaik di dunia ada dalam live good system, back office system itu. Antara yang terbaik di dunia yang Sibu pernah tengok kan. Dan dia punya marketing plan is the best in the world right now.
Marketing plan-nya itu the best in the world right now. Okay. Jadi tak payah nak jeling sana, nak jeling sini, fokus with this business. Kalau tuan-tuan fokus, persistent, konsisten, insyaAllah satu masa tuan-tuan akan capai pangkat diamond itu. One day, tuan-tuan akan capai pangkat diamond. Okay, but you must do the sharing. Every day kena sharing. Sharing maksudnya tuan-tuan berbual. Berbual maksudnya there is two-way conversation. Two-way conversation. Bukan one way. Banyak orang buat marketing salah sebab apa dia one way. Buat marketing one way tak jadi, tidak berkesan. One way maksudnya tuan-tuan tembak kan. Tuan-tuan post pada orang tapi bukan ada engagement. Conversation is about engagement. Engagement maksudnya ada feedback daripada orang tu. Dia tanya soalan, kita jawab. Tanya soalan, kita jawab. Kita tanya dia soalan, dia jawab. Saling tanya bertanya lah. Kan? Kita tanya dia tanya kita. Ada conversation. Kalau conversation itu bagus, close. Dia mesti close. Close maksudnya dia jadi member lah. Kan? Yang tak jadi member tu sebab you don't have a good conversation. Kualiti perbualan itu tidak bagus. That's why orang tidak close. Tidak touch the heart. Perbualan itu tidak sampai ke hati. Kan? Dia tidak rasa tu. I don't feel it. Bila dia tidak rasa, dia tidak ada kemauan untuk menjadi ahli usahawan dalam pivot sebab dia tidak ada rasa itu. Okay, so your conversation mesti ada rasa tu. Macam kita nak masak something, masak itu mesti ada dia punya rasa lah. Kan kalau tawar, tak sedap engkau punya masakan. Okay, jadi itulah conversation. You must create conversation. In the nutshell, begitulah menaja itu. Okey, sampai sini saja. Kalau tak ada soalan,